الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita masih lagi berbicara mengenai dengan ayat-ayat menjihad. Mengaji sesaat ayat-ayat menjihad. Pada malam ini kita lihat muka surat 41. Pada kata sekarang, marilah kita sama-sama meneliti ayat ke-6 dari surah Hud. Saya tinggalkan pembahagian ini, pembacaan fakta yang lalu supaya saya baca sendiri dan memahami apa yang tersirat. Pada malam ini kita sambung lagi pada kata sekarang, marilah kita sama-sama membaca, sama-sama meneliti ayat ke-6 dari surah Hud. Ini satu kumpulan ayat yang disenaraikan dalam ayat-ayat menjihad. Maksudnya, dan tiadalah sesuatu pun dari binatang melata, makhluk yang bernyawa, maksudnya binatang melata mana makhluk yang bernyawa di bumi, kecuali Allah yang menanggung rezekinya, dan dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz yang nyata kepada para malaikat yang berkenaan. Ini ayat wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Itu ayat itu. Subhanaka Rabbi, Maha suci Engkau wahai Tuhanku, Engkau yang menanggung rezeki setiap makhluk yang hidup di bumi semata-mata kerana limpah kurniamu. Bayangkan Tuhan kata wa ma min dabbah. Dabbah masuklah manusia yang melata fil ardi, bumi ini semua, timur, barat, utara, selatan. Yang menanggung rezeki siapa? Allah. Subhanaka Rabbi. Kenapa kita takut? Kenapa kita takut berdepan dengan kesalahan? Sebenarnya kita bersifat kemalasan, tak bersemangat berusaha. Katalah dalam mencari ilmu. Bagi kita mencari ilmu ini adalah sesuatu yang dirasakan perlu saja kita cari. Yang tak perlu kita tak cari. Sedangkan ilmu ni kita amat memerlukan setiap saat. Setiap saat, setiap masa kita kena cari ilmu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Bukan sekadar Tuhan tanggung rezeki saja. Tuhan tahu pula. Wa ya'lamu mustaqarraha. Sekarang kita berada di sekitar Kuala Terengganu. Bayangkan, apakah masih kita berfikir bagaimana cara aku sekarang berada di Kuala Terengganu? Katakanlah saya dari Kelantan, bahkan berada di sini.
bermukim bersama-sama dengan tuan dan perempuan. Dulu tak pernah fikir pun, apakah akhirnya sampai sini? Semua ini tersurat, tercatat. Semasa saya berada di Mekah, dengan ingatan, semoga Tuhan mati aku di Mekah. Arti katanya, nak bermustaqim di sini. Tetapi, tanpa disedari, saya singgah di Kelang. Bermukim di sana hampir 25 tahun. Kemudian, beralih ke Kuala Terengganu bersama dengan tuan perempuan. Siapa tahu? Tak siapa pun yang tahu, Allah yang tahu. Wa ya'lamu mustaqarraha. Tuhan yang tahu tempat kediamannya. Kediaman kita, Tuhan tahu. Apa saja Tuhan tahu. Begitu juga Tuhan mesti tahu dah ke mana akhirnya kita akan pergi. Mungkin kita kata di sini tanah kubur aku. Ini pahaman kita. Tapi Tuhan tak tulis kat sini. Tuhan Tuhan buka, kita pergi ke Mekah umpama kan, mati di Mekah. Tengok tuan-tuan, saya berfadilah, saya bersamaha Mufti Terengganu, bekas Mekah, mati di Mekah. Ini semua kehendak Tuhan. Allah yang rahmat saya, dia tinggal di Mekah hampir 70 tahun. Bila balik ke Malaysia, tengok anak cucu, air mata tu selalu mengalir. Apa dia takut? Saya tanya dia, apa dia? Dia takut aku mati di sini. Dia tak nak mati di sini, nak mati di Mekah. Tuhan dah tulis, dia bila dia balik tak sampai seminggu. Tak sampai seminggu berada di Mekah, meninggal dunia. Tuhan sudah tulis tu perempuan. Jangan kita takut. Yang penting sekarang ni, kejapkan keimanan. Pastikan hati kita sentiasa berpegang pada rahmat Allah. Usaha. Cari makan. Rezeki Tuhan tanggung. Kemudian bila kita dapat rezeki itu, syukur kehadrat Allah. Tuhan beri kita melimpah ruah. Inilah yang perlu kita ambil faham dan sentiasa menjadi pegangan hidup kita. Baik, kita lihat lagi. Subhanaka Rabbi, maha suci Engkau, hai Tuhanku. Engkau yang menanggung rezeki setiap makhluk yang hidup di bumi semata-mata kerana limpah kurnia dan kemurahan-Mu. Engkau maha mengetahui tempat tinggal kami, bermula di dunia dan berakhir alam kubur. Seterusnya di alam akhirat, tempat yang tempat yang terakhir. Tak ada lagi tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan berada di sini. Apakah Tuhan anggap ini tempat yang terakhir? Tidak. Belum lagi. Yang terakhir, akhirat. Sebelum itu, alam kubur. Kita sampai pergi ziarah kubur kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Apakah kita tak pernah rasa? Tak pernah berasai bahawa suatu ketika nanti aku akan berada bersama kamu, wahai ahli kubur. Sebab itu bila kita pergi ziarah kubur, apa yang kita ucap? Bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inni insyaallah la bikum lahiqun. Itu Nabi aja. Wa inni, aku ni insyaallah bikum lahiqun, akan mengikut jejak kamu. InsyaAllah akan mengikuti jejak kamu ke sini juga. Tapi kita tidak riang-riang bawa air kendi dan bawa bunga. Sedangkan itu tak ada apa pun untuk membuat. Sepatutnya bawa hati yang ingat dekat Allah dan doa kepada ahli kubur. Jangan bukan saya mengatakan tak boleh bawa air ada bunga, tamu bunga, tidak teman-teman. Tapi itu tak ada apa pun. Tidak ada kesan apa-apa pada si mati. Si mati mengharapkan doa daripada yang hidup.
Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ya Allah, ampunlah mereka, kasihankanlah mereka, maafkanlah dosa mereka. Balik. Itu yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan terpedaya. Jangan terpedaya dengan adat kebiasaan. Maksud saya, jangan menjadi pegangan yang kuat. Jangan kita lagi pegangan yang kukuh. Yang kita pegang rahmat Allah. Kat sana. Baik. Engkaulah Tuhan yang Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki. Setiap ketetapan rezeki, umur dan ajal tercatat pada sisimu di dalam Lauh Mahfuz. Ajal saya, ajal tuan-tuan dan perempuan sudah termaktub, sudah tercatat di mana? Lauh Mahfuz, di situ ada. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Tuhan kata la yastaqiruna sa'a. Apabila ajal tiba, tak ada tangguh sesaat pun. Mati. Sekarang kita masih hidup, tapi hidup kita pun dalam keadaan menunggu giliran mati. Pernah Sayyidina Umar mengatakan, kita selalu bercakap, mata fulan wa mata fulan, si fulan itu mati, si fulan itu meninggal dunia, sekian-sekian. Satu ketika nanti, kata Umar, akan dikatakan pula, Umar telah mati, mata Umaru, Umar mati. Alasan tuan-tuan perempuan, kita mesti sedar, bila kita tinggal saudara kita meninggal dunia, apa yang perlu kita lakukan? Doa. Ya Allah, ampunlah dia. Ataupun salat ghaib. Diajar oleh Rasulullah, salat ghaib. Itu doalah tuan-tuan. Tapi sayangnya tuan-tuan, apa ni sudah menjadi budaya kita, masyarakat. Kalau saudara kita meninggal dunia dalam sebuah kampung dengan, kalau tak dipanggil, tak dijemput hadir, setengah tepatlah teman-teman, bukan semua, dia tak hadir, tak hadir ziarah si mati tersebut. Baik, yang hadir pun berbuah isyak ukuk pula. Sepatutnya yang hadir doa, apa yang benar? Doa. Allahumma firlah, Allahumma firlah, Allahumma firlah, Allahumma firlah, Allahumma firlah. Senang je sah. Bukan payah. Tak kerti nak sebut Arab, cakap Melayu. Ya Allah, ampunkanlah dia, ampunkanlah dia. Kalau seluruh penduduk kampung ni pun doa, insya-Allah saudara kita yang meninggal tu mendapat rahmat Allah. Aras kena gegar, suara mohon hamba Allah, mohon ampun pada si pula yang mati. Tapi sayang, 1000 kali sayang, sebab bagi tidak menjadi suatu kelaziman dalam kehidupan kita. Kenapa? Jawabnya, kita tak biasa. Itu mudah. Bukan jahil, kita tak biasa. Bila tak biasa tuan-tuan, tak boleh buat lah. Tapi kalau tuan tak biasa, macam tadi kan, lepas maghrib bangun sunat 2 rakaat, itu tak biasa. Bagi orang tak biasa, dia tak akan bangun. Baik. Segala-galanya tercatat di Lauh Mahfuz, tertakluk di bawah akta qada dan qadarnya, qadar Allah. Yamhallahu ma yasha wa yusbitu 'indahu umul kitab. Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dikehendaki. Di sisinya terdapat Lauh Mahfuz. Itu tugas Allah. Hari ini saya dan tuan-tuan boleh hidup lagi, ya, masih berada dalam suasana dalam suasana malam waktu maghrib antara isyak. Alhamdulillah, syukur. Kemungkinan nanti bila balik ke rumah,
antara jam 11.10 kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebelum Allah jemput kita, sebelum ajal datang ke rumah kita, maka hendaklah kita sentiasa beringat-ingat. Nak tidur tu sebutlah bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Dengan nama-Mu wahai Allah, hamba tidur dan hamba mati. Aman. Hidup mati tu. Baik, bila celik mata, alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini cara hidup yang baik. Bila badan sihat sudah, keluar rumah, cari rezeki. Bila dapat rezeki sekian-sekian, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Suasana begini membolehkan kita hidup riang. Tak ada kelangkabut tuan. Masyarakat itu masyarakat yang tenang, aman, sejahtera. Ini dikatakan baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Negara, negeri yang aman, makmur, Tuhan Maha Pengampun. Artinya, rakyat yang berada dalam sebuah qaryah itu, dalam sebuah negeri itu, sentiasa mendisiplinkan dirinya. Mendisiplinkan dirinya dengan apa? Dengan Allah, dengan Rasul dan dengan masyarakat. Tentuan kalau nak belajar cara mendisiplin diri, bacalah surah Al-Hujurat. 18 ayat saya Tuhan tersebut tidur. Di sana ada atau cara sistemnya, bagaimana cara kita nak mendisiplin diri dengan Allah, dengan Rasul, dengan orang ramai. Al-Hujurat dan 18 ayat saja. Tapi sayangnya kita tak baca. Kalau baca pun buat tak tahu pula. Gerti tapi buat tak tahu. Jadi inilah penyakit hidup kita tu perempuan. Baik, kita baca lihat lagi maksud huraian ayat tadi. Seterusnya kita pergi pula ayat ke-56 ya. Saya ringkaskan huraian ini sekilas lalu saja, sepintas lalu dari surah Hud yang ke-11 yang bermaksud sesungguhnya aku telah berserah diri kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kamu. Tiadalah sesuatu pun dari makhluk yang bergerak di muka bumi melainkan Allah jualah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbukum. Ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Itu ayatnya. Baik, apa uraiannya? Demikianlah ketegasan Nabi Hud. Kata-kata tadi, sesungguhnya aku telah berserah diri pada Allah. Ini kisah Hud. Kisah Nabi Allah Hud alaihi salatu wassalam. Demikianlah ketegasan Nabi Hud alaihi salatu wassalam dalam menghadapi cabaran dan tekanan kaumnya yang menolak dakwah yang disampaikan kepada mereka. Malah mereka berkata, wahai Hud, engkau tidak membawakan kepada kami sebarang keterangan yang membuktikan kepadamu. Dia cuba. Dia cuba Nabi Hud. Hud ajak mereka, ittaqullaha wa ati'u. Ittaqullah, bertakwa dan taatkan Allah. Apa dia kata? Wa qalu, ya Hud, ma ji'tana bi bayyinah. Engkau tak ada bukti. Tak tunjukkan bukti kepadamu. Kamu mengakumu Rasul, apa bukti? Tu buat buat. Ini tak pelik tuan, seorang batuli hina Rasulullah, hina Quran. Tentera Amerika buat siapa najis dia. Quran tu sampai dia pijak masa masjid, pijak dengan kaki. Itu tentera Amerika tuan. Masa dalam masjid di Iraq tu gitulah. Tapi bangsa Arab Iraq tu dah selalu lah. Kepala tak dia tak tahu tu perempuan ni. Kita tak tahu. Ini keadaan sekarang. Dulu mereka berdepan dengan dia itu dah. Nabi betul. Nabi.
Nabi dah meninggal. Hanya tinggal dia punya warisan dia saja. Apa dia kata kepada Hud? Tentu baca ini ayat dalam ayat ayat ke-353. Qalu ya Hud ma ji'tana bi bayyinah wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bimu'minin. Tu saya terjemah saya tu petik tu tadi. Wahai Hud, disampaikan kepada mereka, wahai Hud, engkau tidak membawakan kepada kami sebaran keterangan yang membuktikan kebenaranmu, dan kami tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu, dan kami sekali-kali tidak percaya kepadamu. Oh, hebat tu buat sabaran Nabi dulu. Hari ini kita mencabar sesama kita ya tuan. Sekarang ni yang menjadi ni orang kata yang berlaku pada hari ini tuan, mencabar di kalangan orang Islam saja. Mencabar seolah-olah mu tak lebah, aku lebah, mu tak erti kan. Sehingga dia kata ustaz Melayu. Dia tu ustaz yang mana bukan ustaz Melayu, dia tu ustaz apa tak tahulah. Ini semua ungkapan kata ni, walaupun kita lah ada betul kelakar, tapi ada rasa ego, ada gah. Perasaan ego dan gah ni dilarang dalam surah Al-Hujurat. Dia bercakap tadi orang yang reti. Ini yang pelik. Kadang-kadang kita keliru. Dia ini reti. Ada tulisan PhD, hadis, sebagainya. Kenapa bersikap gah dan ego? Sedangkan Tuhan larang surah Al-Hujurat. Inilah yang pelik tu perempuan. Saya sendiri pun pelik. Sebab tu saya lebih suka duduk diam saja. Siap je gitu kan. Cuba buat ni. Yang belaka ni, yang duduk mu kata aku ataupun kan, di kalangan mereka yang reti. Tengok. Baik. Dan hari kau tahun Hud. Kami sekali-kali tidak akan meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kami dengan sebab kata-katamu itu. Dan kami sekali-kali tidak percaya kepadamu. Kami hanya boleh berkata bahawa setengah dari Tuhan-Tuhan kami telah mengenakanmu dengan sejenis penyakit gila. Disebabkan kau selalu mencaci penyembahan kami itu. Dia buat pula tanggapan. Dia tuduh pula. Kami rasalah mu ni Hud gila dah ni. Dengan sebab mencaci Tuhan kami kena kamu jadi gila. Allah, cerdik kan orang tu. Ya, ini kita Quran tuan-tuan. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu'. In naqul illa taraka ba'du alihatina bisu'. Tuhan tu banyak, tapi antara Tuhan kami ni ada yang kebal, ada yang keramah ni. Dia sentuhmu, kena kamu dengan satu penyakit. Besok umpama gila, ya. Qal inni usyirullah wa asyiru anni bari'un mimma. Itu jawab Hud. Apa jawab Hud? Nabi Hud menjawab, sesungguhnya aku menyuruh Allah menjadi saksi tentang kebenaranku, dan kamu juga saksikanlah bahawa aku bersih dari dosa perbuatan syirik kamu menyembah yang lain dari Allah. Justru rancangkanlah tipu daya helahmu sekalian tahrakku. Kemudian janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku, Tuhan kamu. Tidak ada suatu binatang melata pun melainkan dialah yang menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku tetap di atas jalan yang lurus. Tentu boleh tengok dalam surah Hud ayat 53, 54, 55, 56.
Balik rumah, buka Quran. Tengok. Betul tak? Saya petik dalam buku saya ni, petik terjemahan, saya terjemah apa-apa yang tersirat. Kebetulan ni kata-kata Hud ini dia dikumpulkan dalam Sab'ul Munjiyat. Inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbukum. Ma min dabbatin fil ardi illa huwa akhidhun bi nasiyatiha. Ya, ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah huwa akhidhun bi nasiyatiha. Ya. Ma min dabbatin fil ard min dabbatin illa ya ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi ala siratin mustaqim. Jadi kalau tuan-tuan selalu jadi zikir kan, tuan-tuan terasalah. Memang terasa tu perempuan bahawa kita ni, aku ni makhluk Allah yang kerdil, yang cukup tak ada tempat. Terasa hina diri kita. Jadi secara tak langsung bila kita baca, akhirat kita kuat, akhirat kita mapan, katakan. Kemudian dia punya makrifat kita mata. Nabi Hud bertawakal kepada Allah sesudah beliau berusaha dengan bersungguh-sungguh menyampaikan dakwah dan mengajak kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagi kamu Tuhan selain Dia, kamu hanyalah mengada-ngadakan saya. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kamu bagi suruhanku ini. Upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Dan dia berkata lagi, wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan kamu. Kemudian kembalilah taat kepadanya, supaya dia menghantarkan kepada kamu hujan yang lebat, serta menambahkan rezeki, memberikan kamu kekuatan di samping kekuatan yang kamu yang setia ada. Ada nasihat, sayangkan kaumnya. Kita bersamalah perempuan. Kalau kita inginkan murah rezeki, Tuhan apakan dosa, banyak akan istighfar. Macam saudara kita yang berada di tempat-tempat banjir, masa banjir kan, saya tak gamak nak katakan mangsa banjir. Dia bukan mangsa perempuan. Salahlah kita anggapkan banjir itu satu bala, satu itu. Tidak, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila kita berdepan dengan sesuatu yang menyusahkan kita, pastikan dulu. Pastikan dulu iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita berdepan dengan keadaan banjir itu, suasana kan, apa yang boleh kita lakukan? Banyak akan istighfar, banyak akan menyebut nama Allah. Hak yang Muslim lah, ya. Hak yang Muslim, yang tak Muslim tu itu lain kira lah. Kita ingatkan Allah banyak-banyak, tapi tak begitulah perempuan, ya. Kelang kabut, ada yang mencuri, ya, ambil kesempatan mencuri, ada yang batu ni, macam-macam cerita. Jadi kalau kita nak kata rezeki Tuhan nombor, banyak akan istighfar, kembali kepada Allah dengan melaksanakan ketaatan dan segala-galanya. Jadi Nabi Nuh sebab menyatakan, Nabi Hud katakan, nanti Allah mengatakan kepada kamu hujan yang lebat, kita menambahkan kamu kekuatan di samping kekuatan kamu yang sedia ada. Dan janganlah kamu membelakangkan suruhanku dengan terus melakukan dosa. Tuan lihat ayat 50, 51, 52 surah Hud. Dan kalau tuan nak baca kisah Hud ni daripada awal surah lagi, dan fokusnya pada ayat ini, ayat 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Ini kisah yang benar, kisah yang benar dalam Al-Quran.
Baiklah, ternyata wujudnya perbezaan antara orang yang benar-benar bertawakal dengan orang yang berpura-pura bertawakal kepada Allah. Ini ulasan saya. Kerana saya fokus kepada tawakal. Bertawakallah kita kepada Allah dan sebagainya. Apakah sebenar-benar kita orang yang bertawakal? Atau hanya berpura-pura? Baik, kita lihat. Ternyata wujudnya perbezaan antara orang yang benar-benar bertawakal dengan orang yang berpura-pura bertawakal kepada Allah. Orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah adalah seorang yang bijak memaksimumkan usaha di samping meminimumkan risiko. Jangan ingat apa buat? Bijak apa? Bijak memaksimumkan usaha. Satu. Kemudian di samping meminimumkan risiko. Ini orang yang kata bertawakal. Bukan duduk apa dia pergi peluk tubuh tunggu bantuan. Kan? Tunggu bantuan. Banyak ni berjuta-juta ni takkan tak sampai pula kan? Tu bila tak sampai pula kelang kabut pula tu. Apa aku tak boleh, mu boleh. Macam-macam timbul ubat. Ini bantuan. Boleh tak boleh? Sudahlah. Pastikan hati kita bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aktif dalam memperbagaikan produktiviti. Aktif bergerak cergas dalam memperbagaikan produktiviti yang berkualiti dan tidak mengenal jemu. Hatinya selalu di sisi Allah. Tengok tuan-tuan. Ulangi balik. Ini penting ni. Saya ubah surah dengan bahasa sekarang. Seorang yang bijak bertawakal pada itu adalah seorang yang bijak memaksimumkan usaha di samping meminimumkan risiko. Aktif dalam memperbagaikan produktiviti yang berkualiti dan tidak mengenal jemu. Hatinya selalu sisi Allah. Ini dah susah kan? Hatinya selalu di sisi Allah. Allah Rabbi. Tetapi orang yang berpura-pura bertawakal, sikapnya malas berfikir, tidak ada usaha mempertingkatkan hasil kerja yang berkualiti, di samping tidak bijak mengurus masa. Tengok apa buat? Allah Rabbi. Memang kita termasuk saya lah. Kadang-kadang saya pun tersedar aku ni penipu tu. Menipu diri aku sendiri. Berpura-pura tawakal. Alah pura apa? Jam dekat rumah banyak. Di atas ada, di bawah ada, penyuruh ada jam. Kan? Baik, nak tidur pula. Tentukan masa. Sama ada apa ni, pakai apa, telefon bidik kan, ada tu. Tapi kita tak pandai nak memaksimumkan masa itu. Tak pandai mengurus masa. Baik, katakanlah sekarang subuh jam 6 pagi. Kalau kita bijak, kita pastikan waktu jam lacip tu kena pukul 5 pagi. Sebagai persediaan untuk bangun, bersihkan tubuh badan, kemudian merehat sekejap, minum air, suam segelas, atau minum air susu segelas, kemudian istighfar. Ataupun tuan-tuan salat malam, salat tahajud sebagainya. Bila hujan atas 10 minit lagi, hidupkan dinding kita, nak pergi ke masjid. Ini bijak mengurus masa. Tapi kita tak bijak. Dah tahu dah subuh 6 pagi. Kita gerakkan kereta, kita naik kita tu pukul 6 pagi daripada rumah. Bila sampai sini, kelang kabut.
Orang dah nak selesai salat. Itu tak bijak. Nampak pak lebay, pura-pura lebay kan, tapi tak bijak mengurus masa. Dah kena perempuan. Bukan tuan-tuan saja, saya ni yang pakai kepiah putih pun sama saja. Pernah tak tuan-tuan marahkan diri sendiri? Cuba marah sekali. Bodoh aku ni. Tak bijak. Orang panggil ustaz, tapi ustaz apa macam ni? Cuba. Cuba tuan-tuan tegur diri sendiri. Jadi bila kita tegur diri sendiri kan, kita akan sedar kelemahan kita. Kita sentiasa berusaha, sentiasa mendisiplinkan diri, sentiasa merancang sesuatu yang berfaedah. Supaya kita tidak rugi perempuan. Ingat perempuan. Cuba tipkan apa yang saya tulis itu, supaya kita sentiasa berhati-hati dan bijak menangani kehidupan kita menurut acuan Islam. Ya, baik. Nabi Hud alaihissalatu wassalam bertawakal kepada Allah dan menyerahkannya segala urusan yang berkaitan dengan tugasan dakwah kepada Allah sesudah bekerja keras tanpa mengenal bosan. Sebab dia yang maha menguasai segala urusan, bersakap paut dengan makhluk-makhluk yang bergerak di muka bumi, dan dia maha adil, sentiasa melaksanakan keadilannya dengan memberikan pertolongan kepada pihak yang benar dan mengenakan tindakan terhadap yang bersalah. Tengok. Inna inni tawakkaltu 'ala Allah Rabbi wa Rabbukum. Kita usaha. Tuan-tuan dan perempuan tak reti, tak pandai, usaha belajar. Tuan-tuan dan perempuan tak banyak, ekonomi lemah sikit, usaha ekonomi cergas. Ini terpulang pada kita tu perempuan. Jangan salahkan orang lain. Kenapalah dia tu dapat banyak duit dia, kan? Jadi kita fikir, aku sekarang ada modal RM50. Macam mana nak RM50 nak dibesarkan, nak diperbanyakkan? Cuba fikir sendiri. Sebenarnya kalau kita malas berfikir, maka kita adalah Muslim, mukmin yang berpura-pura bertawakal kepada Allah. Sebab tu Nabi kita berdoa supaya jauh daripada sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Tengok. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon berlindung denganmu wahai Allah daripada sifat lemah, mudah mengalah. Itu al-ajiz, lemah, mudah mengalah, berfikiran pesik. Dan aku mohon berlindung dengan mana? Al-kasal, kemalasan. Tengok perempuan, Nabi minta dia. Ini hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. Kenapa kita tak pernah minta? Pasal kita sukakan malas. Pasal kita suka bermalas. Baik, soal hutang piutang, Nabi pun Allah berlindung daripada hutang banyak sekian-sekian. Jadi mana supaya kurangkan tekanan hidup, supaya kita relax. Apabila kita relax perempuan, senang hidup kita. Dapat banyak syukur, dapat sikit syukur, usaha lagi. Itu cara yang terbaik. Ya. Nabi Hud bertawakal kepada Allah dan menyerahkan segala urusan yang berkaitan dengan tegusan dakwah padanya sesudah bekerja keras tanpa mengenal bosan. Sebab dia yang maha menguasai segala urusan yang bersangkut paut dengan makhluk-makhluk yang bergerak di bumi, dan dia maha adil. Allah itu maha adil, sentiasa melaksanakan keadilannya dengan memberikan pertolongan kepada pihak yang benar dan mengenakan tindakan terhadap yang bersalah. Ingatlah, ketawakalan akan menghakis kemalasan. Ingat,
Ini kata-kata hikmah ni perempuan. Ketawakkalan akan menghakis kemalasan dan kegagalan jika diselia oleh akal yang mulia lagi bermakrifat. Ada syaratnya. Akal tu buat ni. Akal budi ni semua yang perlu kita sediakan dengan baik. Kalau mengikut ulama-ulama dulu kan, diorang pastikan kalau nak makan, nak minum daripada sumber yang halal, bersih, jangan yang kotor, supaya akal kita sentiasa berkembang bijak kan. Orang sekarang istilah IQ kan. Jadi kemampuan kecerdasan berfikir tu. Ya. Ingatlah ketawakkalan akan menghakis kemalasan dan kekekalan jika diselia oleh akal yang mulia lagi bermakrifat. Sebab akal yang mulia lah yang memiliki kepuasan tertinggi. Untuk itu, sama-samalah kita merenungi ayat ke-60 dari surah Al-Ankabut yang ke-29 yang bermaksud dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, mana tidak mampu mengurus rezekinya sendiri, Allah jualah yang memberi rezeki kepadanya dan kepada kamu. Tentu tengok ulat dalam batu ada rezeki dia. Burung yang terbang tu jauh, bukan 1-2 kilometer, beratus ribu kilometer terbang. Ke mana? Untuk mencari rezekinya. Waktu pagi balik, waktu pagi keluar terbang. Taqdu khimasan, kata Rasulullah, perutnya kosong. Wa taruhu bitanan, waktu petang balik, perutnya penuh, kenyang. Bawa makan ikut anak dia pula. Kita tengok, dia tak kat bucun kan. Tak. Tapi kita tak terfikir, perempuan. Tak terfikir pun, sikit pun tak terfikir. Ini yang peliknya. Kenapa? Kita dilalaikan oleh perubahan masa. Suasana hidup ni dilalaikan, menyebabkan kita tak reti nak berfikir. Sedangkan orang kata awalam yarau ila at-tayr, apakah mereka tidak pernah melihat kepada at-tayr, burung di awan. Sekarang kapal terbang lah ya. Safat, dia buka sayap dia. Wa yaqbid, dia katuk balik. Buka, katuk. Tak jatuh kan? Dia tak ada ingin, tak ada apa. Dia tak pakai minyak. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Burung tu tak jatuh, tak ada siapa yang boleh menahannya, hanya Tuhan Rahman saja. Allah yang menahan burung tu jatuh ke bawah. Tapi kenapa kita tak fikir kekuasaan Allah? Kita kata kita yang berkuasa. Kita jatuhkan hukuman mati, gantung tu sampai putus leher dia. Apa kita ada beri kemanusiaan? Kita yang menetapkan putusan hukuman gantung. Bila dilaksanakan, sampai putus kepala dia, tercerai. Ini tak ada beri kemanusiaan. Sesuatu yang tidak boleh yang pelik. Apa kita ingat kita berkuasa? Ya, dia ingat dia yang berkuasa. Sedangkan Allah yang berkuasa. Inilah tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar kita menghayati ayat ni. Sebab Allah mengiat yang jadi wirid zikir kita ni kan. InsyaAllah kita sentiasa berserah pada Allah. Bila hati kita berserah pada Allah, Allah akan lindungi kita dari segala-gala bahaya, susah dan sebagainya,
dan insya-Allah kita akan selamat. Tuan-tuan tolonglah baca. Ya, tak panjang 7 ayat ni. 7 kumpulan ayat ni sabrun manjat. Jadikan amalan harian. Baca sikit-sikit. Bila ada masa bacalah. Supaya kita menikmati nikmat pengajaran pada ayat tersebut. Allah Rabbi kan. Ungkapan ayat ini dan ayat ke-6 dari surah Hud yang terdahulu bicara adalah membawa mesej yang sama, iaitu rezeki bagi makhluk-makhluk ciptaan Allah tertakluk di bawah tanggungjawabnya. Apa yang menjadi tanggungjawab kita ialah mengaplikasikan kebolehan berfikir. Bila dah tahu maklumat ni kan, Tuhan menanggung rezeki, apa yang perlu kita lakukan? Kita mesti mengaplikasikan. Kita mesti mencari, merancang sesuatu yang boleh kita menghasilkan faedah untuk tujuan hidup kita. Ya, kebolehan mengurus masa. Ya, memaksimumkannya sebaik mungkin. Di samping terus bergerak, sebab hasil besar lagi lumayan tidak dapat dicapai dalam sekali gerakan. Ingat tuan, hasil yang besar dan juga pencapaian yang lumayan itu tidak akan tercapai dalam sekali gerakan, dan anda harus puas dengan gerak ke depan selangkah demi selangkah seperti ketika anda berjalan. Oleh itu, anda perlu memiliki ketahanan dan ketawakalan untuk terus bergerak sehingga berjaya menggenggam objek hasad hati. Janganlah anda cepat berhenti berusaha. Ingatlah, dengan sedikit usaha lagi, sedikit menghayunkan langkah gerakan ke depan, sedikit kesabaran dan sedikit ketawakalan, pasti anda meraih kejayaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.